Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semua pelajar. Saya Muhammad Akif Farhan bin Ahmad Basri akan meneruskan kursus psikologi abnormal. Jadi topik yang kita akan belajar hari ini ialah kecelaruan obsesif kompulsif ataupun dalam bahasa Inggerisnya obsessive compulsive disorder ataupun OCD. Okay. Sebenarnya ada banyak salah faham dalam penyakit OCD ni. Biasa orang confuse OCD dengan perfectionist. Biasa orang ingat OCD ni ialah perfectionist. Tapi sebenarnya bukan. Dia adalah dua penyakit yang berbeza. Sebenarnya perfectionist itu di bawah tajuk ataupun di bawah penyakit obsessive compulsive personality disorder. Dia adalah satu personality dan dia berbeza daripada OCD. So hari ini kita akan pergi kepada apa itu OCD ataupun kecelaruan obsesif kompulsif. Pertama kita akan pergi kepada kriteria diagnostik ataupun kita panggil apa ciri-ciri untuk mendiagnose seseorang itu sebagai OCD. Okay. Pertama, adanya obsesi kompulsif atau kedua-duanya. So, obsesi ni apa? Obsesi ini ialah pemikiran, dorongan atau gambaran yang berulang-ulang dan berterusan, sangat mengganggu dan tidak diingini dan menyebabkan kegelisahan atau stres yang signifikan. Individu tersebut berusaha untuk mengabaikan atau menekan maksudnya suppress pemikiran tersebut, desakan atau imej seperti itu, atau cuba untuk menetralkan mereka dengan beberapa pemikiran atau tindakan lain seperti melakukan tindakan kompulsif. Okey, so bahagian pertama OCD ni ialah O itu sendiri ataupun obsesi. So obsession ni adalah benda yang berlaku dalam kepala kita. Dia punya pemikiran yang berulang-ulang. Benda tu berada dalam kepala kita berulang-ulang dan berterusan dan dia sangat-sangat mengganggu kita dan menyebabkan kita sangat-sangat stres dan menyebabkan kita rasa sangat stres dan mengganggu kita punya kehidupan, mengganggu kita punya functioning, kefungsian. Dan benda tu adalah satu benda yang kita sangat tak nak dan sangat tak suka, bukannya satu benda yang kita suka. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka nak mengaku dia OCD tapi sebenarnya kalau orang betul-betul ada OCD ni, dia sebenarnya sangat stressful. Dia bukan satu benda yang macam orang suka atau bangga nak ada. Dan apabila kerana pemikiran yang ulang-ulang tersebut, contohnya macam sebelum tidur kena kira sampai 100. Kalau tersilap satu nombor, kena mula balik daripada 1. Selagi tak kira sampai 100, dia tak boleh tidur. Ataupun bila parking kereta tu, dia mesti parking betul-betul perfect dekat tempatnya. Selagi tak perfect, dia akan reverse dan parking betul-betul sampai perfect. Ataupun dia ada satu pemikiran ulang-ulang yang dia sentiasa kena dia sentiasa terfikir dalam kepala dia, pintu tak kunci lagi. Sebenarnya dia dah kunci dah, tapi dia selalu fikir macam mana kalau tak kunci lagi, sehinggalah benda tu berlaku banyak kali dan benda tu mengganggu. So obsesi ni adalah benda yang berlaku dalam pemikiran kita. Dia belum lagi tingkah laku yang kita lakukan, dia hanya pemikiran yang kita fikir. Maknanya the thoughts that are recurrent ataupun berulang-ulang. Okey. Part kedua dalam OCD ialah O tadi obsesif, C tu ialah kompulsif. Dalam bahasa Melayu dia K tapi dalam bahasa Inggeris dia kompulsif tu C. Jadi apa itu kompulsif? Kompulsif ni dia adalah tingkah laku yang berulang-ulang. Jadi obsesif adalah pemikiran yang berulang-ulang. Kompulsif adalah tingkah laku yang berulang-ulang atau tindakan mental seperti berdoa,
banyak-banyak kali, mengira banyak-banyak kali, mengulangi kata-kata dalam minda, di mana individu merasa terdorong untuk melakukannya sebagai tindak balas terhadap obsesi atau mengikut peraturan yang mesti diaplikasikan secara rigid. Okay? So maksudnya kompulsif adalah the urge untuk menuruti obsesi tadi. Contohnya kena basuh tangan banyak kali sampai bersih, kena check pintu banyak kali. Kalau tadi pemikiran dia nak parking dia tak perfect, so dia akan bawa kereta sampai perfect. Dia akan perfectkan parking dia. So compulsive ni adalah the behavior, the act atau the tingkah laku yang berulang-ulang, sama ada dalam bentuk tingkah laku atau dalam bentuk tindakan mental seperti mengira dan sebagainya, yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangkan kegelisahan atau kesusahan yang disebabkan oleh obsesi tadi, ataupun untuk mencegah kejadian atau situasi yang tidak diingini. Okay. Kadang-kadang orang OCD ni dia ada satu pemikiran, kalau dia tak buat macam ni sesuatu benda yang buruk akan berlaku. Contohnya, kalau dia tak check pintu 10 kali, nanti ada pencuri masuk. Kalau dia tak check api dapur dah tutup ke belum selama 100 kali, nanti rumah dia akan terbakar. Ataupun kalau dia tak kira sampai 100, nanti esok kiamat. Contoh. So dia kadang-kadang mereka ni takut kalau mereka tak buat tu akan satu benda yang buruk terjadi. Tapi tingkah laku atau tindakan mental yang mereka buat tu sebenarnya tak realistik atau berlebihan. Maksudnya kalau kita ni kadang-kadang kita risau nak chat mungkin dalam 2-3 kali, api dah tutup ke belum, pintu dah tutup ke belum, ataupun kita risau apa lagi tangan dah cuci ke belum. Sekarang ni musim COVID-19 ni memang kita kena selalu cuci tangan kan. So benda tu normal. Normal kalau benda tu hanya berlaku beberapa kali dan benda tu macam tak teruk sangat. Maksudnya mungkin dah 2-3 kali. Tapi kalau benda tu sampai lebih sejam duk buat benda sama, berulang-ulang kali, mengganggu kita punya kehidupan, kita pun rasa stres, itu berkemungkinan adalah OCD. Okey. Obsesi atau kompulsif makan masa yang lama. So, dia lama, bukan sekejap. Contohnya lebih daripada 1 jam sehari, atau menyebabkan tekanan atau ketidakfungsian yang signifikan secara klinikal dalam bidang sosial, maksudnya hubungan dengan kawan-kawan dia terjejas, pekerjaan terjejas dan fungsi-fungsi lain yang mungkin penting untuk dia. Okey. Orang yang OCD ni dia mungkin dia ada insight yang baik. Insight ni maksudnya dia sedar bahawa kepercayaan dia tentang gangguan OCD tu mungkin tak benar dan tak realistik. Ada juga yang ada insight yang kurang baik. Contohnya orang yang berpandangan kepercayaan gangguan OCD adalah mungkin benar. Maksudnya insight dia kurang baik, maksudnya dia rasa gangguan tu adalah real dan dia memang kena ikut. Memang dia kena pastikan dia follow pemikiran obsesif dan menurutinya dengan kompulsif. Ataupun ada juga yang tiada insight langsung, ataupun dia ada delusional belief, bahawa dia sangat-sangat yakin bahawa dia kena juga follow dia punya obsessive thoughts dan compulsive behavior. Kalau tak, sesuatu benda tu mungkin terjadi. So tahap insight yang berbeza ni sebenarnya akan menentukan dia punya prognosis. Ataupun prognosis ni maksudnya probability ataupun kemungkinan dia untuk dia pulih. Kalau insight dia baik, lebih mudah untuk dia pulih. Kalau insight dia kurang baik, lagi sukar. Tapi kalau dia tak ada insight, memang sangat-sangat sukar. Okay. Prevalence OCD di Amerika Syarikat. Kenapa Amerika Syarikat? Sebab kita dekat Malaysia kita belum ada data yang cantik lah untuk penyakit-penyakit macam OCD ni.
Kalau macam untuk kemurungan ataupun anxiety ataupun stress tu adalah, tapi untuk OCD ni kita masih pakai data international lah. So prevalence OCD di Amerika Syarikat ada 1.2% daripada population, dan prevalence yang serupa di peringkat antarabangsa 1 to 1% hingga 1 to 1.8%. Wanita dewasa lebih berisiko daripada lelaki dewasa. Wanita dewasa lebih berisiko daripada lelaki dewasa, namun lelaki lebih kerap dijangkiti pada waktu kanak-kanak. Okey, konsep ni maksudnya bila OCD tu bermula. Jadi di Amerika Syarikat usia rata-rata onset OCD adalah 19 tahun setengah. Maksudnya majoriti orang OCD dekat Amerika Syarikat purata kebanyakannya berumur 19 tahun baru dia diagnose OCD, dan 25% kes bermula pada umur 14 tahun. Jadi kita nampaklah dia bermula sama ada pada zaman remaja ataupun awal dewasa. Permulaan selepas usia 35 tahun adalah tidak biasa, tetapi ada juga berlaku. Jadi kalau selepas umur dah 35 ke atas tu, dia mungkin kalau dia tak pernah diagnose OCD, mungkin dia agak jarang, kemungkinan dia untuk didiagnose OCD tu agak jarang, tetapi ada juga yang berlaku. Lelaki mempunyai onset usia yang lebih awal pada permulaan berbanding wanita. Hampir 25% lelaki mengalami permulaan sebelum usia 10 tahun. Jadi perbezaan antara lelaki dan wanita, lelaki dia bila dia start OCD tu dia lebih awal berbanding wanita. Permulaan gejala simptom biasanya berperingkat sikit-sikit, namun ada juga serangan akut yang telah dilaporkan. Okey, apa faktor-faktor berisiko kepada OCD ni? Pertama ialah temperament. Contohnya simptom-simptom internalizing. Contohnya orang yang banyak menyimpan, dia kurang meluah, jadi dia banyak internalize dia punya simptom. Orang yang ada emosi negatif yang lebih tinggi, maksudnya dia banyak negative emotions, dan juga behavioral inhibition pada di zaman kanak-kanak. Behavioral inhibition ni adalah jenis tingkah laku yang dia lebih bersendiri, lebih menyimpan, lebih malu, lebih reserved. Itu behavioral inhibition. Sebahagian daripada construct temperament untuk kanak-kanak. Faktor berisiko kedua ialah persekitaran. Contohnya seperti penderaan fizikal dan seksual pada zaman kanak-kanak, tekanan atau trauma. Faktor berisiko ketiga ialah genetik. Jadi ahli keluarga peringkat pertama ataupun first degree relatives. First degree relative ni sama ada mak ayah ke atau adik-beradik ke. Dengan permulaan OCD pada zaman kanak-kanak atau remaja, kadar berisikonya meningkat 10 kali ganda. Maksudnya kalau kita ni ada mak ayah kita ataupun adik-beradik kita yang onset OCD dia tu bermula pada zaman dia kanak-kanak atau remaja, kita 10 kali ganda lagi berisiko untuk ada OCD. Dan faktor berisiko yang keempat ialah fiziologi. Fiziologi tak nampak pula. Fiziologi disfungsi pada cortex orbitofrontal, cortex cingulate anterior dan juga striatum. Okey. Bagaimana dengan risiko suicide atau bunuh diri bagi mereka yang ada OCD? Pemikiran bunuh diri berlaku dalam separuh daripada individu yang ada OCD. Bayangkan 50% daripada orang yang ada OCD dia juga ada suicidal thoughts, pemikiran atau idea untuk bunuh diri. Percubaan bunuh diri pula, percubaan yang kita panggil suicidal attempt, dilaporkan berlaku hingga 1/4 individu OCD. Dan kehadiran komorbiditi seperti major depressive disorder ataupun MDD meningkatkan risiko. Jadi 1/4 daripada mereka ada OCD, dia ada suicidal attempt, dan kemungkinan dia lagi meningkat sekiranya dia ada depression.
Okey, diagnosis differential ni adalah diagnosis lain yang mungkin seolah-olah nampak macam OCD tetapi sebenarnya bukan. Tetapi sebenarnya ada satu benda yang berlainan. Contohnya macam kecelaruan anxiety. Mungkin juga OCD ni nampak macam orang tu sentiasa risau, anxious nampak macam anxiety, tapi sebenarnya anxiety ni adalah satu kerisauan yang lebih umum. Manakala OCD ni lebih kepada obsesif terhadap satu benda dan dia ada tingkah laku dituruti dengan tingkah laku berulang-ulang ataupun kita panggil kompulsif. Dan juga mungkin juga orang yang OCD ni sebab dia sangat stres dengan keadaan dia, mungkin juga dia nampak macam dia selalu sedih dan murung, tetapi sebenarnya dia bukanlah diagnosis dia kecelaruan kemurungan major, tetapi mereka ada OCD cuma sebabkan mereka stres mereka nampak macam murung. So penting untuk kita tahu diagnosis differential supaya kita tahu membezakan apa perbezaan di antara diagnosis tertentu. Comorbidity ni maksudnya adalah diagnosis lain yang mungkin bersama-sama dengan OCD. Maksudnya mungkin orang tu dia ada OCD dan depression ataupun OCD dan skizofrenia ataupun OCD dan anxiety. Bila dia ada lebih daripada satu kita panggil comorbidity. Okay. Jadi ramai orang dewasa dengan OCD mempunyai comorbidity diagnosis seumur hidup, kecelaruan anxiety seperti panic disorder, social anxiety disorder, generalized anxiety disorder dan juga specific phobia. Dan juga ada yang ada gangguan depression atau bipolar. Okey, jadi apa psikoterapi yang evidence based yang terbukti berkesan adalah yang dilakukan oleh psychologist adalah exposure response prevention ataupun kita panggil ERP. Jadi ERP ni adalah terapi yang mendorong untuk berhadapan dengan ketakutan dan membiarkan pemikiran obsesif berlalu tanpa membetulkannya atau meneutralkannya dengan tingkah laku kompulsif. ERP bermula dengan menghadap item dan situasi yang menyebabkan kegelisahan secara berperingkat. Selepas beberapa kali, anda akan mendapati kegelisahan anda tidak lagi setinggi sebelumnya dan tidak bertahan lama. Anda kemudian akan beralih ke latihan pendedahan yang lebih sukar. Maksudnya, dalam ERP ni, patient akan didedahkan kepada benda yang dia takut sangat atau benda yang dia berulang-ulang fikiran dia tu. Dan kita akan bantu dia untuk bertenang tanpa dia melakukan tindakan kompulsif. Okay? So bila dia lama-lama anxiety ni dia akan menurun dengan sendirinya atau kegelisahan ataupun obsesif tu akan berkurang dengan sendirinya tanpa dia melakukan tingkah laku kompulsif tersebut. Jadi kita nak bagi patient tu sedar yang apabila dia cuba delay ataupun dia cuba prevent diri dia daripada response terhadap obsession dia, sebenarnya obsession dia akan berkurang, anxiety dan kegelisahan dia akan berkurang dan sebenarnya dia boleh slowly mengurangkan tingkah laku kompulsif dia. Okey. Sebenarnya dalam bawah kluster OCD ni dia ada beberapa lagi kecelaruan lain yang berkait dengan OCD. Yang pertama contohnya seperti body dysmorphic disorder. Ini lebih kepada orang yang terlalu cerewet dengan penampilan dia, walaupun sehelai orang kata apa, misai tak sama panjang, janggut tak sama panjang, ada luka sikit dia tak boleh, dia jenis sangat-sangat particular dengan dia punya badan dia. Mungkin kerana dia rasa dia terlalu gemuk atau dia rasa dia terlalu kurus atau dia rasa dia tak cukup muscle. So dan benda ni dia punya obsession dia terhadap badan dia, kesempurnaan bentuk badan dia menjadikan dia sampai dia jadi terlalu bercelaru dan tidak dapat berfungsi. Itu dipanggil body dysmorphic disorder. Hoarding disorder adalah satu penyakit dia tak boleh nak buang barang. Dia simpan banyak-banyak barang dalam rumah dia sampai rumah dia pun dah macam tong sampah, tapi dia memang ada satu penyakit dia tak nak buang barang. Dan juga lain adalah trichotillomania ataupun kecelaruan melibatkan
tarik rambut. Kejap-kejap dia rasa macam nak tarik rambut. Kejap-kejap dia rasa macam nak tarik rambut. Dan satu lagi ialah excoriation ataupun skin picking disorder. Dia selalu rasa macam nak quiz ataupun apa, cabut, bukan cabut, apa bukan nak siat, apa macam suka kulit dia suka nak macam apa perkataan Melayu ni, suka, bukan garu, dia suka pick, dia suka macam tarik kulit dia, dan benda tu berlaku secara berulang-ulang. Jadi kenapa empat-empat kecelaruan ni berkait rapat dengan OCD? Sebenarnya adalah kerana semuanya dia adalah thoughts dan behavior yang recurrent ataupun berulang-ulang. Berulang-ulang tak puas hati dengan badan dan muka sendiri. Dan sebenarnya biasa je kalau kita tak puas hati dengan badan, kita rasa kita tak cukup handsome, terlalu pendek, terlalu gemuk. Tapi kalau benda-benda kecil pun kita sangat-sangat sensitif dan benda tu macam tak masuk akal sehingga mengganggu kehidupan kita, benda tu sebenarnya mungkin dia boleh jadi body dysmorphic disorder. Tapi jangan mudah-mudah kata kita ni body dysmorphic disorder hanya kerana kita suka penampilan yang cantik, hanya kita suka berhias. Tidaklah semua mudahnya kita diagnose body dysmorphic disorder. Begitu juga dengan hoarding, trichotillomania, excoriation, semuanya adalah pemikiran dan tingkah laku yang berulang-ulang. Jadi itu saja kot untuk topik OCD kali ini. Jadi untuk video seterusnya kita akan belajar pasal trauma ataupun PTSD. Okay? So sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.